Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan bersama saya moderator anda pada petang ini, saya Nik Muhammad Nur Azmi bin Zainuddin daripada Bahagian Penguatkuasa dan Hasil Persekutuan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian akan bersama anda selama 30 minit di dalam program Bual Bicara topik tanah yang bertajuk Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Premi Demis bersama panel jemputan yang tidak asing lagi dalam urusan penyewaan tanah persekutuan iaitu yang berusaha Encik Azizul Fitri bin Encik Hassan. Apa khabar Encik Fitri? Okey, baik. Alhamdulillah Encik Nik. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Fitri kerana sudi meluangkan masa. Para hadirin sekalian, sebelum saya memulakan program Bual Bicara kita, izinkan saya perkenalkan panel jemputan kita hari ini. Encik Azizul Fitri merupakan penolong pengarah di unit penyewaan dan penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa dan Hasil Persekutuan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri dari tahun 2015 hingga 2017. Kemudian, beliau berkhidmat di Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pahang, Jabatan Perdana Menteri dari tahun 2017 hingga 2020. Dan seterusnya, berkhidmat di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Negeri Pahang dari tahun 2020 hingga 2022. Jadi, Encik Fitri ini cukup berpengalaman dalam bidang pengurusan pembangunan kerajaan persekutuan sejak dari awal lagi. Jadi, saya harap dengan pengalaman yang ada oleh Encik Fitri ini, bolehlah kita mengupas topik pada hari ini secara terperinci dan dapat memahamkan masyarakat di luar sana mengenai topik yang akan kita kupas pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita terus ke tajuk bual bicara kita ya Encik Fitri, iaitu Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Premi Demis oleh Kementerian Jabatan Pengguna. Jadi, untuk soalan mukadimah bagi program ini, untuk memberi penerangan kepada penonton, boleh Encik Fitri ceritakan falsafah dan objektif sebenar garis panduan ini? Okey, terima kasih Encik Nik Nur Azmi dan terima kasih juga kepada semua penonton di siaran JKPTG. Secara ringkasnya, Encik Nik, premis demis ni adalah penyewaan premis demis ni contoh macam Encik Nik, kalau kita biasa pergi ke bangunan kerajaan persekutuan yang selalu dapat kunjungan daripada masyarakat, contohnya macam hospital, orang ramai datang ke situ. Jabatan pendaftaran, jabatan immigration yang selalu orang datang. Kalau Encik Nik perasan ada orang yang menjalankan perniagaan di situ, ada entiti yang menjalankan perniagaan, contohnya macam kafe, macam kantin, okey, ataupun ada vending machine yang diletakkan di situ, ataupun ada perkhidmatan mesin ATM. Secara mudahnya itulah premis demis, iaitu yang mana orang menjalankan apa-apa aktiviti di ruang bangunan kerajaan ataupun di tanah milik kerajaan persekutuan. Okey, secara ringkasnya. Jadi apakah sebenarnya tujuan garis panduan pengurusan penyewaan ini dikeluarkan? Okey. Penyewaan premis demis ni sebenarnya tujuan utama adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, memberikan panduan kepada kementerian dan jabatan pengguna tanah untuk mereka memberikan kemudahan kepada masyarakat. Okey. Contohnya macam hospital, bila ada orang datang nak menjaga orang sakit di dalam ward, jadi mereka perlukan makanan, mereka perlukan kemudahan, macam kemudahan harian mereka. Jadi perlu ada orang meniaga untuk menyediakan kemudahan tersebut. Ada ruang kafe ke, ada ruang kedai runcit ke. Jadi macam mana nak uruskan perniagaan yang berada di situ? JKPTG telah keluarkan satu garis panduan pengurusan penyewaan premis demis yang berkuat kuasa pada 2 Januari tahun 2024 itu Encik Nik.
Oh, baru lagi lah garis Baru panduan lagi. Usia garis panduan ni boleh, kalau saya boleh tunjukkan, ini garis panduan dia. Okey, untuk tatapan penonton dan juga Encik Nick. Garis panduan ni baru sahaja berusia 5 bulan. Baru lagi, baru lagi 5 lah. bulan. Sebenarnya kita dah ada garis panduan yang lama sebelum ni yang telah diwujudkan pada tahun 2013. Ya. Tapi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama antaranya terdapat beberapa loophole lah ataupun kekurangan di dalam garis panduan yang lama. Jadi kita buat satu garis panduan baru 108 muka surat dengan 19 lampiran kita wujudkan untuk menambah baik garis panduan sedia ada. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita wujudkan garis panduan ni adalah disebabkan untuk mengelakkan ketirisan hasil kerajaan dan juga mengelakkan salah laku dan salah guna kuasa oleh mereka yang mewujudkan yang menguruskan penyewaan premis demis ni. Sebab sebenarnya penyewaan premis demis ni adalah terbuka untuk risiko penyalahgunaan kuasa yang sangat luas. Okey. Jadi kita telah mengadakan libat urus dengan pihak SPRM, dengan pihak Jabatan Audit, dengan JPPH dan juga kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan pengguna tanah persekutuan. Jadi kita dapatkan feedback daripada mereka dan kita tutup kelompongan itu melalui garis panduan ni. Okey. Yang ketiga, sebenarnya kenapa kita wujudkan garis panduan ni, Cik Nick dan semua penonton, adalah untuk meningkatkan hasil kerajaan persekutuan lah. Ya, betul. Sebab melalui pendapatan sewaan ini, kita akan masukkan ke dalam kumpulan wahasi disatukan dan menjadi hasil kerajaan persekutuan. Okey, dan lagi adalah kita nak mengelakkan daripada terdapatnya ruangan-ruangan dan ataupun tanah yang terbiar yang akan menyebabkan pembaziran kepada kerajaan. Okey, sebab kerajaan dah menghabiskan berjuta-juta, berbilion-bilion peruntukan tiap-tiap tahun, peruntukan pembangunan untuk kita sediakan fasiliti kemudahan kepada kerajaan kepada masyarakat, tetapi ada kemungkinan fasiliti atau kemudahan tersebut tidak dimanfaatkan sebaiknya. Okey, jadi daripada ruangan tersebut dibazirkan, kita bagi alternatif supaya ruangan tersebut boleh disewakan kepada mana-mana pihak yang berminat untuk melaksanakan apa-apa operasi yang dibenarkan di situ. Jadi dengan penjelasan Encik Fitri tadi, bolehlah kita tahu yang falsafah dan objektif sebenar garis panduan ini. Okey. Jadi Cik Fitri, soalan seterusnya, apakah punca kuasa yang digunakan oleh pihak bahagian penguatkuasa dan hasil persekutuan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dalam menguruskan penyewaan premis demis? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali adalah sudah tentulah kita akan merujuk the mother of reference dalam pengurusan tanah di Malaysia, iaitu Kanun Tanah Negara ataupun Akta 828. Okey. Pertama sekali adalah Seksyen 44. Seksyen 44 Kanun Tanah Negara, iaitu menyatakan bahawa pemilik tanah yang berdaftar mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut. Okey. Termasuklah melalui kaedah penyewaan ni lah. Salah satu cara kita menikmati tanah. Kerajaan persekutuan menikmati tanah. Okey. Di atas tanah kita bangunkan apa-apa binaan ataupun bangunan, okey, untuk dijadikan sebagai pejabat ataupun untuk dijadikan sebagai hospital, ataupun sebagai apa-apa kemudahan yang kita sediakan kepada masyarakat. Bangunan itu pun mengikut Seksyen 44 dan Seksyen 5 Kanun Tanah Negara adalah kita punya. Kerajaan yang punya, kerajaan persekutuan yang punya, ataupun Pesuruhjaya Tanah Persekutuan yang punya. Jadi kita mempunyai hak untuk menikmati apa-apa yang berada di atas tanah tersebut, termasuklah bangunan ke, fasiliti ke, kemudahan ke yang disediakan di atas tanah tersebut. Okey.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah Seksyen 223 Kanun Tanah Negara, akta yang sama juga. Iaitu pemilik berdaftar yang sah di atas tanah, di atas sesuatu tanah, boleh memberikan sewaan tanah tersebut ataupun apa-apa yang berada di atas tanah tersebut bagi tempoh tidak melebihi 3 tahun. Tidak melebihi 3 tahun. Itu yang kedua. Kemudian untuk makluman Cik Nik juga, di dalam kita ada Akta PTP kan. Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan juga memang telah memberikan mandat kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan melalui Seksyen 4 akta tersebut yang memberikan kuasa dan mandat kepada PTP untuk melaksanakan apa-apa ikatan dengan mana-mana pihak ataupun kontrak, termasuklah kontrak penyewaan ini. Termasuk kontrak penyewaan. Okey. Dan juga selain itu, kita ada Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Yang mana kalau kita rujuk Pekeliling PTP bilangan 3 2008 pada perkara 5.5.2 di dalam pekeliling tersebut memang telah menyatakan dengan terang bahawasanya kementerian dan jabatan pengguna boleh menguruskan penyewaan untuk ruang bangunan dan tanah yang telah dibangunkan di atas tanah tersebut. Yang telah ada pembangunan, so Kementerian Jabatan Pengguna boleh uruskan sendiri penyewaan. Okey. Itulah antara sedikitlah punca kuasa kita yang paling utama. Dan sebenarnya kita, untuk mewujudkan garis panduan pengurusan penyewaan primaris oleh KJP ini, kita rujuk juga kepada beberapa punca kuasa lain. Contohnya Perlembagaan Persekutuan, perkara 97, iaitu semua pendapatan ataupun hasil walaupun yang diperoleh walaupun dengan apa-apa cara sekalipun hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan persekutuan. Okey, Seksyen perkara 97. Jadi itu pun kita ambil kira untuk menjadi pertimbangan kita dalam mewujudkan garis panduannya. Dan adalah beberapa akta-akta lain yang berkaitan seperti akta yang yang memberikan hak kepada PTP untuk menguruskan sesuatu tanah setelah diberikan perintah oleh mahkamah, tanah tersebut diletak hak kepada PTP. Contohnya akta anti pengubahan wang haram ataupun akta Suruhanjaya akta SPRM ataupun akta dadah berbahaya. Yang itu kalau ada mana-mana tanah yang terletak hak kepada PTP, kita boleh uruskan penyewaan tersebut. Okey, jadi maknanya kita yang memberi kebenaran ataupun kuasa kepada pegawai penguasa lah untuk menjalankan kepada KJP. PTP lah. Betul. Okey. Baik. Itulah sedikit berdasarkan punca kuasa yang Encik Fitri terangkan tadi. Jadi seperti yang sedia maklum, JKPTG juga ada menguruskan penyewaan tanah Encik Fitri? Ya, betul. Boleh Encik Fitri jelaskan apakah perbezaan di antara penyewaan tanah persekutuan yang diuruskan oleh JKPTG dengan penyewaan Premier yang diuruskan oleh KJP ni? Okey. Ada beza tak? Okey. Yang pertama sekali, betul. Yang pertama sekali kita kena tahu dulu apa itu premis demis sebenarnya. Okey. Sebenarnya istilah premis demis tu kita ambil daripada istilah perundangan antarabangsa, perundangan tanah antarabangsa lah sebenarnya, iaitu demis premises, iaitu apa-apa premis ataupun tanah yang kita memberikan hak ataupun kita menyerahkan kepada orang lain untuk ataupun memberikan kebenaran kepada pihak lain untuk menguruskannya. Itu maksud secara kasar. Cuma untuk konteks garis panduan ini, premis demis itu adalah apa-apa binaan, apa-apa bangunan, apa-apa petak dan tanah yang berada di atas, yang memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah yang paling penting, berada di atas tanah persekutuan. Yang kedua, tanah tersebut telah dibangunkan, maksudnya sudah ada pembangunan, sama ada
kalau dibangunkan secara pertanian ataupun dibangunkan secara bangunan ataupun binaan, sama ada keseluruhan tanah tersebut telah dibangunkan ataupun sebahagian sahaja. Okey. Yang kedua, kriteria yang memenuhi untuk memenuhi premis demis ni adalah tanah tersebut telah digunakan. Dah ada pembangunan dan digunakan oleh Kementerian Jabatan Pengguna. Maksud kata, kalau dah dibangunkan, tapi tanah dan bangunan tersebut dibiarkan. Terbiarlah, bangunan terbiar. Bangunan terbiar itu tak termasuk dalam definisi premis demis. Jadi yang tu siapa yang uruskan? Yang tu PTP yang akan uruskan. Okey. Dan yang keempat, Encik Nik, adalah tanah tersebut telah dikawal sempadan dia. Sempadan tanah tersebut telah dikawal sama ada melalui kaedah pemagaran, maksudnya kementerian buat pagar di sekeliling tanah, ataupun apa-apa lain-lain kaedah penandaan sempadan. Contohnya longkang. Kita ditandakan sempadan tanah tersebut ditandakan dengan longkang ataupun divider. Saya bagi contoh, kalau contoh mudah yang kita biasa tengok, Hospital Putrajaya, ya, betul. Institut Kanser Negara. Kalau kita cari memang tak akan jumpa pagar di premis tersebut. Tapi sebenarnya sempadan tanah tersebut dikawal. Dikawal melalui divider, ditandakan. Maksudnya kawasan parking apa semua tu memang dah ditandakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, contoh. Jadi parking tersebut memang berada di dalam kawasan kompaun tanah persekutuan. Okey, ini 4 syarat yang menyebabkan tanah tersebut adalah premis demis, iaitu yang perlu diuruskan sendiri oleh KJP, oleh Kementerian Jabatan Pengguna, ataupun tanah tersebut kita definisi sebagai tanah terbiar dan tanah belum dibangunkan. Tanah belum dibangunkan adalah mana-mana tanah binaan ataupun petak yang tak memenuhi 4 syarat tadi. Tak memenuhi 4 syarat, tak dikira sebagai premis demis. Yang tak memenuhi 4 syarat tersebut, kecuali memang tanah tersebut tanah persekutuan lah. Tanah persekutuan tetapi tak memenuhi syarat, belum dibangunkan, belum digunakan, tak dikawal, tak dibangunkan pagar ataupun tiada kawalan sempadan tanah tersebut, maka tanah tersebut diuruskan penyewaannya. Kalau ada orang nak mohon masuk sewa, ada mana-mana pihak nak sewa tanah tu, JKPTG yang akan uruskan sewaan. Okey. Jadi jelas dengan penerangan Encik Fitri berkenaan dengan perbezaan penyewaan tanah persekutuan yang diuruskan oleh JKPTG dengan penyewaan premis demis yang diuruskan oleh KJP. Jadi boleh Encik Fitri, soalan seterusnya boleh Encik Fitri kongsikan secara ringkas berkenaan dengan proses pengurusan penyewaan premis ini yang perlu dilaksanakan oleh KJP. Kita bagi untuk penonton kita lebih faham dengan lebih jelas lah. Yang ni saya rasa mungkin ramailah penonton JKPTG yang akan yang berminat lah. Mungkin ada yang mana-mana pihak yang berminat untuk menyewa mana-mana premis demis, mana-mana ruangan bangunan kerajaan untuk dijadikan sebagai kafe ke, nak membuka kios ke, nak letak vending machine ke, nak letak ATM ke, ataupun selain itu ada juga macam kita punya penyewaan sewa untuk dibina pemancar telekomunikasi. Pemancar telekomunikasi pun ada. Tempat parking pun ada. Kalau kita pergi kat hospital ke apa ke yang tempat parking yang berbayar, itu sebenarnya adalah sewaan dengan melalui kaedah premis demis. Kalau ada mana-mana pihak yang berminat untuk menyewa tanah persekutuan ataupun premis demis, yang pertama sekali adalah mengisi borang lah, membuat permohonan terus kepada jabatan yang menguruskan tempat tersebut. Kalau hospital, pergilah jumpa dengan pihak pengurusan hospital. Kalau mana-mana bangunan kerajaan, pejabat nak sewa pihak di luar sana berminat untuk nak menyewa mana-mana ruangan pejabat, pun sama, berjumpalah dengan pengurusan pejabat tersebut. Jumpa, mereka akan berikan satu borang, isi. Simple sahaja borang tersebut, isikan borang tersebut, dan pihak kementerian dan jabatan pengguna ataupun pengurusan ruangan tersebut
Yang pertama sekali akan mohon penilaian daripada JPPH. Okey. Untuk makluman Encik Nik dan semua pendengar, kadar sewaan kita adalah rujukannya daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, JPPH. Itu rujukan kita. Kita akan refer and then JPPH akan bagikan kadar penilaian mereka. Okey. Kadar penilaian tu akan dibawa ke jawatan kuasa penyewaan premis demis di setiap KJP yang tersebut. Mereka memang dah ada jawatan kuasa penyewaan premis demis mereka. Dah ada masing-masing sepatutnya dah ada. Okey. Jawatan kuasa akan memutuskan sama ada lulus ataupun permohonan tersebut ditolak. Adalah beberapa syarat yang kita dah tetapkan. Kalau individu perlulah warga negara Malaysia, menetap di Malaysia, berumur 18 tahun, tidak bankrupt. Okey, kalau selain individu, contohnya macam syarikat, syarikat nak mohon sewa ataupun perbadanan nak mohon sewa ataupun koperasi. NGO boleh? NGO pun sama. Yang mana yang berdaftar dengan sama ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia ataupun berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Malaysia yang dia berdaftar. So, boleh memohon sewaan premis demis tersebut. Okey? So, kalau dah menepati syarat, seperti yang saya maklumkan secara ringkas tadi, so mereka boleh KJP akan memberikan surat tawaran penyewaan. Okey. Kementerian dan Jabatan Pengguna akan mengemukakan surat tawaran penyewaan Kepada penyewa lah. kepada pemohon, kepada pemohon yang berjaya. Kita tak panggil penyewa lagi. Sebab sekarang ni belum ada apa-apa ikatan lagi. Dia baru mohon kan? Ya, dia baru mohon. Jadi kita kemukakan surat permohonan dan kalau mereka bersetuju dengan tawaran yang kita berikan, dalam tempoh 30 hari pemohon perlu melaksanakan 4 perkara. Yang pertama adalah mengemukakan surat setuju terima, SST. SST ini kita dah lampirkan bersekali dengan surat tawaran. Okey, kita dah berikan sekali, ada sekali SST, mereka isi sahaja. Yang mereka isikan dan SST yang telah lengkap diisi perlu dikemukakan. Itu yang pertama, dalam tempoh 30 hari. Yang kedua adalah membuat bayaran wang cagaran. Wang cagaran ini adalah 3 bulan kadar sewa bulanan yang ditetapkan oleh jawatan kuasa penyewaan tadi. Jadi kalau kadar sewa dia adalah RM1,000 Malaysia 1 bulan, jadi wang cagarannya adalah RM3,000. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemohon yang berjaya perlu mengemukakan bayaran sewaan bulan pertama. Bersama dengan wang cagaran. Bersama dengan wang cagaran tadi. Okey. Sewaan bulan pertama. Jadi jumlah yang perlu dibayar adalah RM3,000 tambah RM1,000 jadi RM4,000. Okey. Dan yang keempat, untuk yang penyewaan yang mungkin pembaharuan kontrak, perlulah membayar apa-apa tunggakan sewaan yang pemohon tersebut ada dengan pihak kerajaan. Kalau ada apa-apa tunggakan lain, contohnya mereka ada menyewa dengan PTP, ataupun mereka ada menyewa tempat lain, semua kena clear dulu, kena bayar dulu, baru dikira mereka telah memenuhi 4 syarat tadi. Okey, 4 syarat ini, 4 perkara tadi, 4 perkara tadi mereka perlu laksanakan dalam tempoh 30 hari bersekali tau. Okey. Maksudnya mereka kemukakan SST yang telah diisi tadi, yang telah lengkap diisi, sekali dengan mereka bayar wang cagaran, sekali dengan sewa bulan pertama dan juga wang tunggakan kalau ada, selesaikan sekali. Okey. Sebaik sahaja mereka mengemukakan SST dan 4 perkara tadi, maka mereka dah dianggap sebagai penyewa premis demis. Okey, jadi bermula daripada situ penyewaan dah dikira sebagai aktif. Okey. Itulah secara ringkas permohonan penyewaan, pengurusan permohonan penyewaan tersebutlah. Jadi senang saja. Apa yang saya nampak tadi, makna dia selepas dia terima surat tawaran tu, dia dikira sebagai penyewa yang aktif lah. Betul.
Jadi anda kata kalau macam kafeteria tu kan kita memerlukan modal yang besar lah untuk kita buat bisnes lah katakan perniagaan tu. Jadi mungkin kita memerlukan lebih lama daripada 3 tahun. Jadi boleh ke penyewaan yang lebih daripada 3 tahun? Penyewa seperti yang saya sebutkan tadilah. Seksyen 223 Kanun Tanah Negara telah menetapkan bahawa penyewaan yang boleh diberikan adalah tidak melebihi 3 tahun. 3 tahun sahaja untuk sesuatu kontrak. Jadi kalau ditanya adakah boleh nak letak lebih 4 tahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, jawapannya tak boleh untuk sesuatu kontrak. Bahkan kalau nak dimasukkan di dalam kontrak ataupun surat tawaran 3 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun ataupun kita nak memberikan komitmen selama 6 tahun 3 tambah 3 contohnya, itu pun tak boleh. Itu telah melanggar Seksyen 223 seperti yang saya sebutkan awal tadi. Okey, saya cukup tertariklah dengan perkongsian Encik Fitri berkenaan dengan pengurusan penyewaan premi demis yang diuruskan oleh Kementerian Jabatan Pengguna lah. Jadi maknanya pihak JKPTG memang tidak terlibatlah dengan urusan penyewaan premi demis. Pihak KJP yang akan menguruskan dari awal hingga akhir lah. Cuma perjanjian kita akan perjanjian akan dihantar kepada JKPTG lah untuk diproses. Saya suka untuk saya mengingatkan bahawa perjanjian penyewaan hendaklah ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan sahaja sebagai pemilik tanah. Sama ada PTP sendiri ataupun mana-mana pegawai, mana-mana orang yang telah diwartakan sebagai Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Jadi pengurusan awal memang di peringkat KJP, tapi sampai kepada peringkat perjanjian perlu dilaksanakan, perlu ditandatangan oleh PTP. Dan perjanjian tersebut hendaklah dijana di dalam sistem MyLand. Ini suka untuk saya ingatkan kepada semua KJP supaya menjana perjanjian penyewaan melalui sistem MyLand kita. Kita dah sediakan fasiliti di sana. Hanya isikan maklumat dan kemudian janaan tersebut boleh cetak dan kemukakan 5 salinan kepada PTP untuk ditandatangani. Okey, jadi soalan yang terakhir je untuk program kita pada hari ini. Apakah pesanan Encik Fitri kepada semua KJP yang akan melaksanakan garis panduan ini dan juga kepada masyarakat di luar sana yang mungkin berminat untuk menyewa premi demis? Okey. Kepada semua KJP yang pertama dulu, kepada semua KJP yang ada menguruskan penyewaan premi demis, suka untuk saya ingatkan bila mana kita telah meluluskan apa-apa penyewaan premi demis, 3 perkara yang perlu kita pantau. Yang pertama sekali adalah pematuhan syarat penyewaan. Apa-apa bila kita tawarkan penyewaan, kita sertakan sekali dengan syarat. Syarat-syarat ini penyewa perlu patuh dan KJP yang perlu pantau. Okey. Melalui pegawai penguasa, kita buat dalam garis panduan kita memang kita ada masukkan pelantikan pegawai penguasa. Okey, yang kedua adalah pemantauan bayaran sewaan. Ini penting. Sebab sebarang kelewatan pembayaran sewa akan menyebabkan ada ABT, akaun belum terima di dalam akaun setiap jabatan tersebut, dan perkara tersebut akan menyebabkan rekod tak cantik lah. Rekod tak cantik. Jadi pastikan tiada ABT yang berlaku. Jangan biarkan, jangan kita lalai dan cuai sehingga menyebabkan penyewa tak bayar sewa dan kita tak memperingatkan. Dalam garis panduan kita memang kita dah masukkan peringatan tersebut kepada semua KJP berserta dengan template notis, format notis yang perlu digunakan oleh setiap KJP. Yang ketiga Encik Nik, yang terakhir adalah pemantauan tempoh kontrak. Kontrak 3 tahun. 6 bulan sebelum tempoh kontrak tamat, semua KJP perlu melaksanakan tindakan sama ada menawarkan pembaharuan kontrak kepada penyewa yang sedia ada, kalau kita nak teruskan kontrak dengan penyewa tersebut, ataupun kita buka kepada pihak lain untuk
membida ataupun memohon penyewaan premis demis tersebut selepas berakhirnya penyewaan sedia ada. Kita boleh buka. Ataupun KJP boleh ambil keputusan untuk tak nak menyewakan dah tempat itu pun boleh. Tapi secara prinsipnya 6 bulan sebelum tamat tempoh sewaan, KJP dah kena ambil tindakan untuk sama ada 3 perkara tadi lah. Tiga perkara tadi. Ini yang KJP jangan lalai dan jangan cuai. Untuk kepada semua masyarakat di luar sana, pendengar JKBTG, kalau ada yang berminat untuk melaksanakan operasi perniagaan ataupun apa-apa aktiviti berminat untuk menggunakan ruangan pejabat di bangunan kerajaan bagi tujuan kemasyarakatan dan sebagainya, sila datang ke pengurusan bangunan yang tuan-puan berminat dan isilah borang. Nyatakan hasrat untuk menyewa dan isikan borang. Masuk sewa secara sah. Jangan menceroboh dan jangan gunakan mana-mana bangunan kerajaan tanpa kebenaran melalui kaedah penyewaan. Ini penting. Kita tak nak kerajaan persekutuan tak nak mana-mana bangunan kerajaan disalahgunakan yang menyebabkan kita ketirisan hasil dan menyebabkan pembaziran. Okey, itulah pesanan saya secara ringkas Encik Nik kepada semua KJP dan kepada semua pendengar JKPTG. Itu dia pesanan daripada Encik Fitri. Jadi saya rasa saya sendiri pun memang ramai masyarakat di luar sana tu yang mungkin tidak tahu dengan penyewaan premis demis ni. Sebenarnya mereka boleh jana pendapatan di mana-mana ruang premis di KJP. Betul. Bahkan Encik Nik sebenarnya banyak dah ruangan bangunan kita, ruang bangunan kerajaan yang digunakan untuk aktiviti contohnya IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan menggunakan bangunan Kerajaan Persekutuan di tempat-tempat yang strategik. Okey. Jadi program Bual Bicara kita telah pun sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fitri sebagai panel pada program Bual Bicara Topik Tanah ini. Tidak lupa juga kepada pihak pengurusan tertinggi JKPTG atas penganjuran Bual Bicara Topik Tanah ini. Semoga topik yang dibincangkan tadi iaitu garis panduan pengurusan penyewaan premi demis dapat memberi pencerahan kepada semua penonton. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.